macam mana pun kita cuba pusing, dia tak boleh lari daripada politik. Saya cuba twist pun orang akan tarik juga saya ke situ. Mereka yang paling berjaya untuk mempengaruhi orang adalah mereka yang kembali kepada realiti dan juga fakta. Kalau kita terus bercakap pasal ekonomi sekalipun tanpa disokong oleh bukti dan juga fakta, at the end of the day orang akan hilang kepercayaan juga. Tuan Nazri dituduh sebagai pro kepada apa yang kerajaan tengah buat ataupun macam Madanun mana? lah, dituduh Madanun. Memang Madanun. Tapi saya rasa Tuan Nazri mengulas dari angle yang hakikatnya lah. Setakat ni, mana-mana negara yang ekonomi pertumbuhan dia bagus sekalipun, kita tak pernah dengar rakyat dia kata, oh aku senang sekarang ni. Sebenarnya cara terbaik untuk kita mengenal pasti peluang dalam ekonomi tidak diajar dekat sekolah. Betul. Tidak diajar dekat universiti. Dia dipelajari oleh pengalaman. Betul, Genesis minute. Dia selalu ingat satu kejayaan itu aku boleh buat dalam masa 3 bulan 6 bulan. No. It's not going to happen. Okay? Sebenarnya sampai bila kami nak sampai tahap macam tu? Kami hujung bulan kami boleh happy go lucky je. Hujung bulan tak pinjam 100. Nak tahu tak kenapa? Sebab kita selalu fikir macam mana kita boleh kekal dalam keselesaan. Pandangan pertama sengsara lah. Saya pun rasa sengsara sangat. Rasa sengsara. Macam saya kata, hujung bulan pinjam 100. Tapi alhamdulillah lah tak sampai tahap tu lah. Okay. Jadi bersetuju dengan Tuan Nazri, kita kena keluar daripada comfort zone kita. Betul? Kenapa saya buat macam itu? Sebab saya yakin dapat customer pada masa sekarang. Kalau pada masa COVID, orang dikurung, orang tak keluar, saya berani tak buat bisnes tu. Ekonomi down. Okay, Assalamualaikum. Kita bertemu kembali untuk segmen yang kedua Podcast Tiara. Episod kali ini tentang kenapa rakyat Malaysia kena faham tentang ekonomi. Dan kita bersama dengan Tuan Nazri Hamdan dan juga Sir Akmal. InsyaAllah akan kita sambung balik apa yang kita dah bincang dalam segmen sebelum ini, iaitu kita berhenti pada satu soalan. Rakyat, kita katakan ekonomi ni macam bagus, inflasi pun dah makin stable. Indeks harga pun, tapi indeks harga masih lagi naik, harga makin naik dan kos pun makin sama macam dulu lah. Jadi dia tak seimbang. Jadi rakyat rasakan benda tu macam apa istilahnya orang panggil, cakap tak serupa bikin lah, macam indah kabar dari rupa lah kan. Itu yang rakyat faham, yang rakyat nampak kan. Sebelum saya nak pergi kepada soalan ni Tuan Nazri, sebenarnya pandangan ni timbul, saya rasa macam seolah macam rakyat ni dia macam muak sebenarnya nak bincang pasal ekonomi kan. Adakah Tuan Nazri setuju bahawa rakyat ni sebenarnya tak ambil pop pasal ekonomi ni sebab terlalu sangat melihat ekonomi tu dari angle politik masing-masing, sehingga menyebabkan buta sebenarnya hakikat ekonomi sebenar tu macam mana, hakikat yang berlaku dalam negara ni macam mana? Adakah Tuan Nazri setuju ataupun macam mana? Saya setuju. Sebab kalau kita kata ekonomi ni macam mana pun kita cuba pusing, dia tak boleh lari daripada politik. Saya cuba twist pun orang akan tarik juga saya ke situ. Jadi setiap sekarang, terutamanya sekarang ni, kita dekat media sosial lah terutamanya terlalu banyak konten yang kita dihidangkan. Kita dah ada terlalu banyak pilihan depan mata. Bukan macam dulu. Dulu kita ada TV je kan, surat khabar. Sekarang terlalu banyak. Dan setiap orang di dalam sosial media ni, dia bagaikan pasar malam. Orang ni akan cakap pasal ni, orang ni akan cakap pasal ni, orang ni akan cakap pasal ni, orang cakap pasal ni. Jadi benda itu dan setiap orang ni dia ada kepentingan sendiri. Sama ada kepentingan dari segi politik ke, kepentingan diri dia sendiri ke, dan mereka ni lah akan sedikit sebanyak, dan saya akui benda ni akan menyebabkan orang dekat luar ni pun confuse mana satu yang betul ni sebenarnya. Kan? Aku nak dengar cakap engkau ke, aku nak dengar cakap engkau ke. So, pada saya, at the end of the day, mereka yang paling berjaya untuk mempengaruhi orang adalah mereka yang kembali kepada realiti dan juga fakta. Kalau kita terus bercakap pasal ekonomi sekalipun tanpa disokong oleh bukti dan juga fakta, at the end of the day orang akan hilang kepercayaan juga. Tapi macam apa yang saya cuba buat lah, saya akan kembali kepada facts, saya akan tunjukkan data dengan bahasa mudah lah. Data ni macam-macam data kita boleh kutip, tapi data yang paling mudah untuk orang faham.
Tuan Nazri dituduh sebagai pro kepada apa yang kerajaan tengah buat ataupun macam Madano mana? lah, dituduh Madano. Memang Madano. Tapi saya rasa Tuan Nazri mengulas dari angle yang hakikatnya lah, kan, hakikat ilmu ekonomi yang sebenar, kan, realiti yang sebenar. Dan kita tak boleh nafi kalau orang tak setuju dengan kita, itu hal masing-masing lah. Tapi kita dah cakap benda yang betul. Baik. Jadi adakah statement sebelum kita berhenti tadi, rakyat ni nampak macam apa yang berlaku ni, kita kata inflasi okey tapi kos makin meningkat, sebenarnya indah kabar dari rupa. Adakah Tuan Nazri setuju dengan kenyataan itu ataupun tak setuju? Macam mana? Okey, saya membuka perkara ni kepada orang ramai untuk berfikir bersama-sama Tapi dan maafkan saya kalau saya salah. Setakat ni mana-mana negara yang ekonomi pertumbuhan dia bagus sekalipun, kita tak pernah dengar rakyat dia kata, "Oh, aku senang sekarang ni. Walaupun economic growth negara aku hebat, aku senang." Tak ada. Jarang kita dengar macam tu. Walaupun economic growth macam mana bagus sekalipun, orang akan tetap komplain, kata barang mesti mahal. Tapi sebenarnya pada pandangan saya macam ginilah. Kiraan ekonomi ataupun inflation, economic growth ni dan sebagainya, dia adalah satu kiraan makro. Dia cuba memberitahu kita dalam keadaan ekonomi yang bagus, sebenarnya peluang lebih banyak berbanding ekonomi yang sedikit. Sama ada seseorang itu akan benefit, akan mendapat faedah yang besar akibat dari pertumbuhan ekonomi itu, bergantung kepada kreativiti diri dia untuk explore peluang-peluang ekonomi yang ada dalam keadaan ekonomi yang baik. Saya bagi contoh diri saya sendiri. Saya willing untuk take risk, ambil risiko, keluar daripada sistem yang dulu saya bekerja, untuk explore ke dalam satu bidang baru, iaitu content creation, supaya dia boleh membuka lebih banyak peluang kepada diri saya. Dan Alhamdulillah benda tu berjaya pada saya lah, kerana saya berani untuk explore dalam keadaan ekonomi yang baik. Dalam keadaan ekonomi yang tak baik, ekonomi negatif, lagilah orang akan komplain. Tapi dalam ekonomi negatif, peluang akan menguncup, orang akan lebih terhad dari segi pilihan dia. So maksud saya, kita takkan boleh buat satu keadaan di mana semua orang akan puas hati dengan pertumbuhan ekonomi. Kejap, macam mana nak beza ekonomi tu positif dengan apa negatif tadi? Boleh. Bagus soalan tu. Mudahkan sikit. Mudahkan sikit. Okey. Kita ada, macam mana kita nak ukur? Kita panggil sebagai GDP ataupun KDNK. KDNK ni saya boleh jangan kita pergi terlalu teknikal lah. Dia bagaikan satu keadaan di mana kita punya pengeluaran itu, kita punya value of economic activity kita itu berkembang. Maksudnya kalau kita lah satu company tu, kita boleh buat sales yang semakin baik daripada semasa ke semasa. Kita punya revenue growing. Itu seolah-olah analogi dalam keadaan KDNK yang semakin berkembang. So ekonomi yang bagus adalah ekonomi yang mempunyai perkembangan ekonomi yang positif, tapi dia tidak terlalu laju. Contoh macam sekarang ni, kita panggil ekonomi kita yang sekarang ni kadar yang baik adalah lebih kurang 5%. Boleh tak kita growth sampai double digit, contohnya 10%, 12%? Boleh. Orang akan cakap benda tu sangat bagus lah, growth bagus, masih bagus. Tapi bila ekonomi bergerak terlalu laju, ni macam seolah-olah kereta api, dia bergerak terlalu laju, dia makin susah nak berhenti, kan. So macam itu juga ekonomi. Bila ekonomi bergerak dengan terlalu pantas, bubble akan berlaku. Bubble ni maksud saya, harga barang akan menjadi terlalu laju naik. Harga barang akan naik lagi laju. So dalam keadaan macam gitu, biasanya bank negara akan melaksanakan dasar monetary untuk slow down sikit. Slow down, relax. So dia akan naikkan interest rate ataupun OPR tu. So dalam keadaan ekonomi yang bagus adalah ekonomi yang mana pertumbuhan ekonomi dia sehat dalam kadar lebih kurang 5%. Tapi keadaan ekonomi yang tak baik adalah apabila growth dia, pertumbuhan KDNK dia negatif, especially dalam 2 suku berturut-turut. Kita takrifkan itu sebagai kemelesetan ekonomi. Dalam 2 suku, kalau dia berlaku 2 suku berturut-turut. Jadi maksud saya, ekonomi ni dia macam darah kita lah, tak boleh terlalu rendah, dia tak boleh terlalu tinggi. Dia kena ngam-ngam macam gitu. Kalau dia negatif, dia dah tak baik, terlalu laju pun tak elok juga. Dia di tengah-tengah lah. Dia tengah-tengah, macam inflasi juga. Dia tak boleh terlalu rendah, nanti deflasi. Terlalu tinggi, hyperinflasi. So dia kena ngam-ngam. Saya tertarik tadi dengan Tuan Nazri cakap.
mencari peluang ekonomi. Ya. Okey. Pada pendapat Tuan Nazri sendirilah, kepada generasi alfa, budak-budak muda Sama sekarang ni lah. budak universiti Okey. dan yang masih bersekolah, macam mana diorang sebenarnya nak cari ataupun nak betul-betul nak dapat peluang ekonomi tu, nak tengok daripada mana, nak dapat daripada mana. So how do they dapatkan benda tu? Nasihat saya yang pertama, habiskan SPM dulu. Okey. Setuju? Setuju? Okey. Jangan benda mesti. Saya sangat bersetuju. Nasihat saya yang kedua, habiskan dulu pengajian anda. Kalau anda minat buat degree habis-habisan, buat degree habis. Perkayakan diri kita dengan ilmu dulu. Sebenarnya cara terbaik untuk kita mengenal pasti peluang dalam ekonomi tidak diajar dekat sekolah. Betul. Tidak diajar dekat universiti. Dia dipelajari oleh pengalaman. Sebelum saya masuk terjun ke dalam bidang ni, saya sudah bekerja dan juga saya bercampur gaul dengan orang perniagaan. Jadi dekat situ saya banyak belajar daripada pengalaman saya sendiri, dan dekat situ saya dapat kumpulkan ilmu daripada pengalaman kerja saya. Kalau saya tak bekerja, saya tak tahu. Okay? Jadi saya buat dulu apa yang sepatutnya saya buat, iaitu habiskan belajar, bekerja dengan orang supaya kita timba pengalaman, dan kita belajar daripada orang tu yang dah berjaya ni macam mana dia buat. Bila saya berjumpa dengan orang bisnes, orang yang ada kilang, toki kilang dan sebagainya, saya selalu tanya dengan dia orang, macam mana you buat ni macam mana you contact you punya supplier, cari supplier you kan. Saya belajar semua tu. Bila saya habis saja, saya dah sampai satu masa, saya rasa ilmu saya ni dah okey lah. Bukan nak kata saya bagus, tak. Saya rasa dah okey, saya boleh buat. Saya ambil risiko. Bila saya ambil risiko pun saya gagal juga. Bila saya gagal tu, saya belajar lagi. So pada saya, untuk kita kenal pasti ni tak ada shortcut. Kita kena kenal pasti peluang tu daripada pengalaman kita. Kita kena lalui proses tu lah. Willing to learn. Jadi kalau macam saya kata, mungkin budak-budak ni generasi media sosial, dia tengok melalui media sosial tak ada masalah kan. So secara tak langsung Tuan Nazri adalah seorang educator. Ustaz sendiri pun memang seorang educator. Jadi besar sebenarnya peranan kita panggil influencer ni. Betul. Sebenarnya generasi sekarang ni, pada pandangan saya lah, dia suka mengambil jalan shortcut. Betul, generasi seminit. Generasi seminit. Dia selalu ingat satu kejayaan itu aku boleh buat dalam masa 3 bulan, 6 bulan. No. It's not going to happen. Okay. Saya sampai ke tahap ni selepas beberapa tahun saya buat content creation, saya belajar melalui proses tu, dan juga saya terus belajar. Ada masa di mana saya memang gagal, dan 2 tahun saya buat content creation tak ada income pun. Saya cuma grow saya punya follower saja. Cuma dah sampai masa baru saya akan attack the market, dan saya boleh dapat generate income macam tu lah. Baru saya nak gunakan peluang yang ada. It's not easy lah. It's not easy. Yang orang nampak ni adalah benda manis-manis saja. The dark side of it kita tak nampak. Maknanya keep terus buat apa yang nak buat lah. Betul. Lagi satu, content creator dia tak boleh give up. Konsisten. Kena konsisten. You kena ada semangat untuk lawan diri. Betul. Saya tipu kalau saya cakap saya tak pernah cuba untuk give up. Saya tak pernah terfikir untuk give up. Saya pernah terfikir. Tapi saya selalu cakap dengan diri saya, you don't have much choice. Kau dah tak ada kerja, do or die. Do or die. So dekat situ saya lawan. Saya pernah rasa down, duduk dalam kereta seorang-seorang. Apa nak buat ni? Saya cakap, apa nak buat ni? Kalau aku jatuh ni, saya kalau bujang tak ada masalah. Okay. Saya ada family. Ada tanggungan. So orang macam kita ni, kita adalah leader kepada family kita. Kita rasa tanggungjawab kita berat. You do or you die. Saya pilih untuk do. Kalau saya merangkak pun saya akan merangkak. Kalau saya terpaksa berguling kat jalan pun saya berguling. Saya akan tetap buat sampai saya dapat, alhamdulillah lah, sekarang saya dapat hasil dia dah. Okey, alhamdulillah. Dan saya percaya lah, Allah akan bagi kita tepat pada sampai masanya. InsyaAllah. Kita tak boleh give up, itu saja. Sudah kemar kena sampaikan dekat pelajar-pelajar tu. Ni SPM kena habiskan. Semangat yang Habiskan. kita kena ambil. SPM kena habis. Tak ada shortcut dalam hidup kita. Ya, betul tuan. Okey, balik pada tadi, soalan tadi tu. Ya. Tak jawab lagi tu. Maknanya adakah indah khabar dari rupa? Inflasi baik apa semua ni, kata bagus. Okey, macam mana? Sambung balik. Okey, sebenarnya dari segi keadaan makro keadaan makro, kalau kita punya inflasi baik, kita punya economic growth baik, gambaran kasar adalah baik. Dia lebih baik daripada keadaan ekonomi yang meleset. So kalau dalam keadaan ekonomi yang bagus ni, maksud saya macam saya cakap tadi dah, peluang lebih terbuka luas.
Ada orang dia tak nampak, dia rasa ekonomi berkembang. Aku pun still tak boleh nak ambil benefit. Ambil benefit gaji aku sama je. Tak naik pun tak naik banyak. Sebab you di dalam benda, you di dalam persekitaran yang sama. Kalau you keluar daripada situ, you ambil peluang, that is different. Baru you rasa. Tapi untuk buat, you kena ada kekuatan. Tak ramai orang nampak peluang tu. Betul. Betul. Itu masalahnya. Sebab orang tak nampak peluang tu, sebab tu ramai orang rasa dalam keadaan ekonomi yang bagus, macam tak ada apa-apa. Sebab dia pun tak boleh nak baca ekonomi bagus ke tak bagus. Sebab tu kita kena bagi tahu dia KDNK dia macam mana. Baru bagus. So KDNK macam saya cakap lah, 5% agak baik lah. Dan 5% tu actually sepatutnya kita dah nampak peluang yang lebih baik dalam persekitaran ekonomi lah, berbanding kalau ekonomi growth lebih perlahan. Of course sebenarnya benda ni ialah subjektif, Ustaz. Kita tak boleh nak kata semua orang akan mendapat manfaat yang sama akibat daripada economic growth 5%. Tak ada. It's not going to happen. Dia tak akan berlaku macam itu. Hanya mereka yang kreatif, berani untuk masuk ke dalam pasaran, ambil peluang semasa ekonomi ini baik, dia akan rasa. Jadi kalau kenyataan netizen tadi tu yang mendakwa bahawa ekonomi ni indah kabar dari rupa, sebenarnya kalau dia nak cari jawapan sebenarnya, bila aku ni nak duduk dalam keadaan yang selesa, kan, ada gaji cukup untuk belanja, aku tak hujung-hujung aku tak apa panggil istilahnya, tak semput lah kan, sampai hujung bulan dah nak belanja macam mana kan. Sebenarnya sampai bila kami nak sampai tahap macam tu, kami hujung bulan kami boleh happy go lucky lah hujung bulan kan? Tak pinjam 100. Nak tahu tak kenapa? Sebab kita selalu fikir macam mana kita boleh kekal dalam keselesaan. Sebab tu kita terperangkap dalam benda. Tapi itu dream orang awam nak macam tu. Memang lah. Sebab itu orang awam tak nampak benda tu bila ekonomi berkembang. Sebab maksud saya adalah you nak nampak benda tu betul-betul, rasa benda tu betul-betul, you kena keluar daripada keselesaan baru nampak. Selagi kita macam mana pun, kita of course tak ada siapa manusia nak susah. Tak ada siapa manusia yang cakap, aku nak take risk, aku nak ambil, sebab preference risiko terhadap manusia, daripada manusia ni dia berbeza. Ada orang dia ambil risk, ada orang dia tak nak. Dia lebih selesa dengan keadaan dia. Tapi apa yang saya cuba sampaikan adalah, dalam keadaan ekonomi yang baik, kalau you terus nak kekal di dalam konteks keselesaan you yang ada sekarang, you akan rasa manfaat tu terlalu kecil. Mungkin you boleh naik gaji, company you akan naikkan gaji you. Okay, tapi dia punya manfaat tu you nampak mungkin terlalu kecil berbanding kalau you take risk untuk keluar. Itu pandangan saya lah. Mungkin tak semua orang akan bersetuju dengan saya, tapi apa yang saya cuba sampaikan adalah peluang itu lebih luas kalau economic growth bagus. Jawapannya adalah bergantung kepada kebijakan dia membaca ekonomi dan dia buat keputusan lah. Buat keputusan. Tapi kalau dia pun tak nak ambil tahu pasal ekonomi, tak nak ambil tahu pasal inflasi dan sebagainya, dia just ikut flow lah. Ikut flow takkan rasa. Dia jatuh lubang lah. Masa saya bekerja, okay, saya nak cerita sikit lah satu peristiwa dulu. Masa saya bekerja, saya dapat bonus. Apa saya buat dengan bonus tu? Belanja lah. Orang lain pergi holiday, saya pergi ambil bonus tu, saya simpan untuk saya jadikan modal berniaga. Okay, so saya buat bisnes saya perlahan-lahan pada ketika itulah, masa saya masih bekerja. Saya jual je produk orang. Adakah saya cuba stay di dalam keselesaan saya? Tidak. Adakah saya berpotensi untuk gagal? Ya. Saya duit bonus saya, orang boleh pergi overseas, boleh happy. Saya boleh gunakan duit tu untuk keluar daripada keselesaan, tetapi saya berhadapan dengan risiko untuk duit tu habis terus rugi. Tapi saya telah membuat keputusan dalam keadaan ekonomi yang baik pada masa tu, dan saya baca ekonomi bagus, saya mengambil peluang untuk berniaga walaupun saya bekerja. Disebabkan itulah, secara bertahun-tahun saya membina keyakinan saya, sampai satu masa saya berani untuk keluar, berhenti sebab saya dah alami proses tu. Macam saya cakap tadi, you kena alami proses tu. Bila tahun 2020, tak kala orang hilang kerja, bos saya cakap, orang ramai hilang kerja ni. Saya pergi tender resignation pada bos saya. You tahu tak orang semua hilang kerja? Kata, you pergi nak keluar kerja, kenapa? I was about to get promoted that time. Saya buat keputusan yang gila, saya pergi tender. Sebab apa? Saya yakin bahawa saya dah ada knowledge di dalam bisnes yang saya boleh survive dekat luar. Itu menunjukkan bahawa saya ambil peluang.
Kalau saya stay dalam lingkungan keselesaan saya pada masa itu, saya boleh tak berada dekat sini galeri ilmu ni? Boleh tak? Kerja macam biasa. Macam biasa, saya masih dekat office. Hari Ahad saya bercuti. Saya tak akan berada dekat sini. So itu maksud saya. Itu adalah keputusan masing-masing. Orang ingat kerajaan boleh baiki ekonomi, kerajaan boleh selesaikan semua masalah orang. Tak boleh. At the end of the day, you kena faham, you kena baca ekonomi. Macam Ustaz kata, you kena buat keputusan. Yeah. Kalau tak, you tak akan rasa the benefit of economic growth. Sampai bila-bila you akan stay di dalam lingkungan keselesaan itu. Jelas. Pandangan saya lah. Mungkin orang tak setuju, tak apa. Itu Tak pandangan apa. saya. Agree to disagree, apa istilahnya? Agree to disagree. Betul lah. Setuju atau tidak setuju. Okey, saya Akmal. Kena baiki bahasa Inggeris saja tu. Okey, saya Akmal. Saya nak tanya, saya Akmal melihat macam mana dari segi rakyat punya berdepan dengan kos harga barang, kos sara hidup sekarang? Apa pandangan? Pandangan pertama, sengsara lah. Saya pun rasa sengsara sangat. Rasa sengsara. Macam saya kata, hujung bulan pinjam 100. Tapi Alhamdulillah lah, tak sampai tahap tu lah. Okey. Jadi bersetuju dengan Tuan Nazri, kita kena keluar daripada comfort zone kita. Kalau kita duduk kat takut tu, takut tu lah selama-lamanya. Saya Akmal sekarang pun cuba keluar juga. Saya pun cuba keluar dan saya ada part time buat tuition. Jadi saya cuba tambah ekonomi saya melalui tuition. Betul Tuan Nazri? So kita ambil peluang apa yang kita ada. Contoh macam saya, memang field saya ni memang educate. So saya educate di tempat saya mengajar, dan saya ada tempat mengajar saya sendiri, dan mungkin masa depan saya akan pergi ke masuk ke universiti untuk educate apa yang saya pakar lah di situ. So dari situ kita dapat income, kita dapat ilmu baru, kenalan baru. So bersetujulah dengan Tuan Nazri tadi. Okay, saya nak tanya sikit minta maaf Sebab saya kata tadi kan, saya cuba untuk growthkan dengan saya punya center business tuition kan. Betul. Kenapa saya buat macam itu? Sebab saya yakin dapat customer pada masa sekarang. Kalau pada masa COVID, orang dikurung, orang tak keluar, saya berani tak buat business tu. Ekonomi down. Saya tak yakin. Itu maksud saya. Ya, betul. Dia dah boleh baca ekonomi. Itu maksud itu maksud saya. Pada masa ekonomi baik, saya tahu orang boleh keluar. Betul. Saya tahu orang bebas untuk menjana pendapatan. Saya buat bisnes macam itu. Betul. Saya ambil tak peluang. Ambil. Itu je. Peluang dah ada depan Peluang mata. dah ada. Ya, betul. You kekal dalam you punya keselesaan, you tak akan rasa. Yes. That's it. Okey. Poinnya kat sini, bijak mengambil peluang. Betul Ustaz. Kejap, Kalau tak faham ekonomi, kita tak nampak peluang. Tak nampak. Okey. Sebab tu kita kena belajar ekonomi, kan? Okey, baik. Kita nak berhenti sebenarnya, tapi sebelum tu saya ada satu soalan ni. Bajet 2025. Government umum gaji progresif 1,007. Okey. Gaji minimum. Gaji minimum progresif. Gaji minimum 1,007. 1,007. Naik daripada 1,005. Cukup ke gaji 1,007 untuk nak tampung satu bulan punya kos gaya hidup? Nak saya jawab sekarang ke atau Nanti, lepas segmen ni, Alright. insyaAllah. Okey, baik. Saya pun nak tanya sebenarnya. Di kalangan rakyat Malaysia, bulan Jun 2024, kadar pengangguran 563,300 orang. Maknanya banyak tu, hampir dekat 1/2 juta kadar pengangguran. Dan dalam masa yang sama, saya tengok rakyat asing duduk dekat negara kita ni dekat 3.4 juta duduk dalam negara kita ni. Adakah disebabkan rakyat asing ni main melepak dekat negara kita ni menyebabkan rakyat Malaysia ni tak nak menganggur? Ataupun memang rakyat Malaysia ni malas nak bekerja sebenarnya, ataupun memilih? Kalau macam dari segi pengangguran kan, kita boleh tengok pengangguran ni nak bagi ada dia punya kadar tu berkurang, kerajaan buat MyStep, COS. Okey, jadi pengangguran akan mengurang dengan serta-merta. Dan juga internship program. Okey, itu satu hal. Tak apalah, baguslah. Itu kita boleh buat sebagai pengalaman dan sebagainya. Tapi yang macam underemployed, macam Tuan Nazri cakap sendiri, engineer nak jadi engineer, cikgu nak jadi cikgu lah, of course. Jadi macam mana pada pandangan Tuan Nazri, sekiranya orang yang ada sertifikat, degree dan ke atas, tapi dia bekerja dekat sektor gig? Lagi satu,
competitiveness dari segi graduan itu sendiri, dia boleh bersaing atau tidak. Betul. Saya minta maaf cakap lah masa saya dekat dalam, bila saya bekerja dulu, saya pun salah seorang panel interview. Okay. Saya interview yang ada degree. Expectation saya macam ni. Tapi dia datang, bukan sahaja datang lewat, dengan pakaian yang saya tak tahu. Lepas tu cakap pun tak ada skill. Tak compatible lah maksudnya. Kita bukan tak nak ambil dia, Betul. tapi kita tak nampak kualiti tu.